Alright, kita sampai di sini saja di kali terakhir kita jumpa, dan saya sebenarnya ada bagi homework nombor 4 ni. Saya nak tanya kalau ada siapa-siapa dah cuba tak jawab nombor 4. Saya belum. Yang lain? Dia tak cuba lagi tu bang. Tak cuba lagi. Okey, kita discuss di sinilah Hopefully kau nampak cara jalan lah. Okey, sebelum ni kita dah pun cover atau formula ini kan. Bila itu melibatkan objek yang secaman, maknanya kalau ada n objek, kita kata n factorial dibagikan dengan objek yang sama, a factorial, b factorial, c factorial. Begitulah caranya. Okey, tetapi seperti mana biasa, soalan pilih atur dan gabungan ni ada macam-macam situasi. Dia akan bagi problem yang macam-macam kerana kita pening nak fikir. Ini antara satunya. Dan soalan macam ni dia gemar kalau dalam SPM tau. Jadi kenalah belajar cara macam mana nak merungkai masalah macam ni. Soalan dia cari bilangan nombor ganjil. Bilangan nombor ganjil yang dibentuk, okey. Yang boleh kita faham, nombor ganjil ni kita bentuk daripada 4 digit ni. Dengan syarat apa? Semua angka selain nombor 3. Semua angka ni muncul tepat 2 kali. Okey? Semuanya muncul tepat 2 kali. So macam mana kita nak fikir? Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okey. Tengok Dia ada 4 angka, tetapi yang selain daripada 3 semuanya ulang 2 kali. So kita ada berapa space sebenarnya? Kita ada nombor yang digitnya ada 7 lah kan? Betul tak? Betul cikgu. Sebab 4 ada 2 digit, 6 ada 2 digit, 8 pun ada 2. 3 saja ada sekali saja. Dan syarat dia yang pertama sekali, dia nak nombor ganjil. Okey, cuba fikir sini Kalaulah ini ada 7 digit kan, boleh tak nombor terakhir dia nombor 4? Dia menepati syarat ke tak? Tak. Kalau dia nombor 4 dia jadi nombor ganjil ke nombor genap? Genap. Genap. Exactly. Kalau nombor 6 boleh tak? 6 pun genap. Kalau 6 kat ujung sekali 6. Dia menepati syarat ke tak? Tak. Tak boleh. 6 tak boleh. 8 pun tak boleh. Yang boleh hanya nombor apa yang boleh? 3 cikgu. 3. Nombor 3 saja. Alright. So kita boleh tanya diri sendiri lah pada kita bagaimana cara, okey kita tanya soalan. Berapa cara nak menyusun digit 3? Ada berapa cara tu? Siapa nak jawab ni? Nombor 3 tu, ada berapa cara kita nak susun dalam kotak ni? Siapa boleh jawab? Berapa cara nak menyusun digit 3? Kita tahu digit 3 ni tempat dia yang kotak yang terakhir saja. Tempat lain tak boleh letak. Sebab kita nakkan nombor tu nombor ganjil. Satu cara. Ada satu cara, betul? Ada satu cara saja kita boleh letak nombor 3. Dekat ujung sekali. So yang tinggal ada berapa banyak? Yang tinggal ada 6 saja. 6 lokasi saja yang kita kena, 6 kotak saja yang kita kena letakkan nombor yang remaining tu, 4, 6 dan 8. Okey? Ada satu cara untuk dapat nombor 3 dan ada 6 kotak untuk kita letakkan 2 digit 4, 2 digit 6, 2 digit 8. So, bilangan cara, jawapan dia macam mana? Siapa boleh bagi cadangan kat saya? Ingat kita nak guna formula ini.
Berapa cara tu? Cuba fikir. Sekarang ni nombor 3 memang mesti berada di hujung sekali. Yang tinggal hanya 6 faktorial. Sebab tinggal 6 kotak saja untuk menyusunkan 6 kotak yang tertinggal. 3 telah pun dipenuhi oleh bilangan yang kotak yang last sekali telah pun dah pun diletakkan nombor 3. Jadi kotak yang ketujuh tidak not available anymore. Tinggal 6 kotak saja. Jadi terpaksalah kita guna 6 faktorial. Dibagikan dengan apa? Berapa? Boleh sejah kat saya? 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Betul. Jangan malu-malu. Inilah cara dia. 6 faktorial ni boleh faham tak kenapa 6 faktorial? Kenapa 6 faktorial? Kenapa bukan 7 faktorial? Boleh faham tak kenapa? 7. Faham. Tinggal 6 kotak. Sebab dengan 6 kotak saja. Nombor 3 tu dah mengisikan tempat kotak yang ketujuh. Jadi inilah cara dia. 6 faktorial bagi 2 faktorial bagi 2 faktorial. Maknanya 6 faktorial bagi 8 lah tu. 6 faktorial bagi dengan 8. Kita guna kalkulator. Okey, 6 faktorial. 6 faktorial sini bagi dengan 8. Jadi jawapan dia 90 cara. 90. Okey. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh faham. Alright. Kalau korang tengok jawapan di belakang kan, jawapan dia ialah 630. Jawapan dia lain daripada saya punya jawapan. Sebab saya suspek dia guna 7 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Cuba saya tengok jawapan dia Ustaz. 7 faktorial bagi 8. Betul sedikit. 630. Dan pendapat saya jawapan belakang buku tu tersilap buatlah. Okey. Itu jawapan saya andaikanlah, bukan andailah, saya punya jawapan 90. Saya tak dapat fikir macam mana ada cara lain untuk dapat 630. Saya rasa jawapan belakang salah. Okey. Dalam matematik ni, do not be afraid to challenge. Do not be afraid to challenge people with authority. Contohnya macam saya tadilah. Saya sebenarnya tak ada authority pun nak mengkritik buku teks tu, tapi sebab saya yakin sangat jawapan saya itu betul. Jadi saya boleh challenge penulis buku ni. Saya kata jawapan yang awak buat dalam kat belakang tu salah. Sebabnya apa? Sebab begini. Sama juga dengan korang berempat. Never be afraid to challenge me, your teacher. Kalau saya salah, tegur saya. Sebab anything can happen. Sebab no matter how good you are in math, sometimes you make mistakes. Masa kat sekolah, saya sekolah menengah dulu, saya pernah challenge cikgu saya. Sebab saya rasa saya lebih betul. Saya ingat saya punya cerita dengan cikgu fizik saya lah. Saya yakin sangat cikgu saya salah. Jadi saya challenge. Dia sendiri pun pening akhirnya lastnya. Cerita-cerita pun dia masih tak faham juga lagi. Tapi saya yakin dia salah. Jadi begitulah. Dalam matematik macam tu juga. Never be afraid to challenge anybody. Kalau you betul-betul yakin, you are right. Okay, saya harap benda ni, apa yang solution saya letak ni, korang boleh faham. Dan penting untuk korang faham. Sebab soalan macam ni selalu keluar dalam peperiksaan SPM. Dia tak ada standard work, tak ada standard proses untuk menjawab soalan ni. Sebab situasi negeri tu sentiasa akan berbeza. Dan kita akan sentiasa kena berfikir, okey, macam mana nak solve problem ni. Jadi untuk di sini kita kena guna 6 faktorial, bukan 7 faktorial. Walaunya tempatnya tu ada 7, tapi kita guna 6 saja. Sebab nombor 3 tu dah mengisi kotak yang ke-7. Kita tak boleh nak mengubah nombor 3 ke tempat lain. Sebab dia mesti jadi nombor ganjil. Nombor ganjil hanya dengan 3 di situ saja.
Okey, saya harap semua faham lah. Ada apa-apa soalan tak? Sini. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tadi. Alright, good. Okey, kita nak melompat ke benda-benda lain pula. Pilih atur juga. Sebelum kita masuk topik gabungan, kita masih lagi dalam pilih atur. Tapi pilih atur dengan syarat-syarat tertentu. Dan sekali lagi, saya letakkan gambar otak di situ. Bermakna topik ni kena banyak guna, kita kena banyak bakar kalori. Kalori kita punya intelligence, kita punya kalori otak kita kena banyak bakar. Kita kena banyak kena fikir. Alright. Cari bilangan cara objek-objek di atas boleh disusun sekiranya. Okey, dia ada bagi sekiranya setiap bulatan dan segitiga disusun secara berselang-seli. Okey. Bulatan ada 4, segitiga ada 3. Bulatan ada 4, segitiga ada 3. Dan dia nak syarat pertama dia bulatan dan segitiga disusun secara berselang-seli. Maknanya susunan yang macam dalam gambar rajah ni tak boleh lah. Dia segitiga tidak boleh duduk bersebelahan. Bulatan juga tak boleh duduk bersebelahan. Dia kena duduk celah-celah. Okey. Fikir tu kita tak payah baca lagi syarat yang kedua. Kita baca syarat yang pertama juga dulu. Kita selesaikan syarat pertama. Alright. Apa kita nak buat? Pertama sekali, bila tengok benda macam ni, benda yang utama nak buat ataupun benda pertama yang jangan buat, Allah. Benda pertama sekali jangan buat, jangan panik. Jangan panik, especially dalam kitab peperiksaan kita ada limited time kan. Kita ada limited time nak jawab soalan je ni. Jadi it is important korang tak cepat sangat panik. Sebab bila panik nanti dah tak boleh nak berfikir lagi dah. Tak ada apa yang boleh keluar daripada jus kreativiti kita, daripada otak kita tak boleh nak keluar dah. Sebab kita panik. Nombor 2, analisa situasi dia. Dan pasang strategi. Pasang strategi tentang restriction yang diberi ni. Okey, analisa dulu. Cuba korang fikir dulu. Nombor 3, sekiranya membantu, lukis gambar rajah. Allah. Mana dia? Selalu jadi macam ni. Allah, mana dia? Lukis gambar rajah sekiranya membantulah. Okey, apa kata korang fikir dulu tentang syarat nombor 1 ni? Setiap bulatan dan segitiga disusun secara berselang-seli. Cuba fikir sekejap. Ni dia. Gambar rajahnya dah hilang. Gambar rajahnya ada kebanyakan di sini. Nampak tu? Kalau dia suruh letak selang-seli, kita fikir balik Di sini ada 4 bulatan, 3 segitiga, dan dia kata selang-seli. Dia kata kena letak selang-seli. Bermaknanya hanya cara beginilah kita boleh buat. Maknanya bulatan mesti ada di sebelah kanan sekali, kiri sekali dan kanan sekali. Dan segitiga di celah-celah di antara bulatan tu. Okey. Tak mungkin kita boleh letak satu segitiga di sebelah kiri sekali ataupun kanan sekali. Sebab bilangan segitiga ni satu kurang daripada bulatan. Okey. Segitiga ada 3, bulatan ada 4. Jadi kena letak kanan dan kiri sekali mesti ada bulatan. Boleh faham tak apa yang saya cakap tu? Boleh cikgu. Faham. Alright. Good. Okey sekarang ni ada berapa bilangan susunan untuk susun 4 bulatan? Kita kena segmentkan kepada 2 segmen Okey, kita dah tahu dah. Sekejap.
kita dah tahu dah segitiga, tempat segitiga ni kita tak boleh letak bulatan. Jadi kita ada berapa cara nak letak 4 bulatan? Siapa boleh tolong bagi tahu, suggest saya. 24 Bilangan cara. apa dia? 24 cara. 24 cara bilangan susunan 4 bulatan, iaitu 4 faktorial bersamaan dengan 24 cara. Very good. Kemudian berapa pula bilangan susunan 3 segitiga tu? Segitiga. Berapa bilangan susunan segitiga? Okey. 3 faktorial. 3 faktorial. Sebab dia tak boleh nak mengisi tempat ini. Okey, kita fikir dia punya restriction dia. Dia tak boleh nak mengisi tempat yang di mana bulatan tu ada. So hanya ada 3 tempat saja untuk letak 3 segitiga. Jadi tentulah 3 faktorial, iaitu 6. Okey, sekarang kita ada bilangan susunan 4, bilangan susunan untuk 4 bulatan, ada bilangan susunan 3 segitiga. Jadi apa kita nak buat dengan 2 nombor tu? Apa nak buat? Kena campur ke darab? Kita campur situ. Campur. Okey, ada siapa-siapa yang tak setuju dengan campur? Darab atau campur? Ada siapa yang berbeza pendapat tak dengan campur tadi? Kena darab cikgu. Kena darab. Dah ada seorang kata darab, seorang kata campur. So macam mana ni? Okey, kita kena fikir tau. Sorry, apa dia? Dia kata bulatan dan segitiga kena guna petua pendaraban. Exactly. Yes, kena guna petua pendaraban. Kita fikir macam ni tau. Untuk setiap 24 cara, okey, saya tuliskanlah. Untuk setiap 24 cara menyusun bulatan, saya letak gambar bulatan je lah, ada 6 cara menyusun 3 segitiga. So, untuk setiap 24 cara, setiap satu daripada 24 cara tu ada 6 lagi cara untuk menyusun 3 segitiga. Jadi tentulah kita kena darab, bukan campur. Okey, kena darab. Jadi jumlah bilangan cara ialah 24 darab dengan 6, iaitu 144. Jadi itu jawapan dia. Ya, kita kena darab tau. Bukan campur. Ada situasi lain lagi nanti. Kita akan guna campur. Bukan darab. Kita ada cara lain. Situasi yang berbeza. Okey, ada apa-apa nak tanya tak di sini? Tak ada, cikgu. Kita ada cikgu. Alright. Okey, sekarang kita tengok nombor soalan yang kedua. Soalan kedua kata apa? Kita guna objek yang sama lagi. Tapi soalan kedua kata, condition yang kedua, semua bulatan disusun dalam kelompok yang sama. Semua bulatan disusun dalam kelompok yang sama. Jadi kena fikir sekali lagi ni. Maknanya semua bulatan tu tak boleh berpisah. Tak boleh ada segitiga di antara 2 bulatan. Boleh faham tak maksud dia tu? Boleh. Maknanya kalau saya buat lukisan cepat Okey, kalau saya macam ini, okey, ada 4 bulatan di sini, ada 3 bulatan 3 segitiga tempat lain.
Yang ini okey. Tapi kalau kita buat macam ni, ada bulat segitiga kat situ, ini dah salah. Faham tak? Sebab dia nak bulatan tu mesti dalam kelompok yang sama, mesti bersebelahan. Tak boleh ada segitiga mengacau di sini. Tak boleh ada segitiga mengacau. Segitiga kena tempat lain. Jangan kacau. Jangan ada segitiga di antara dua bulatan. Itu maksud dia. Boleh faham ke tu? Boleh. Alright. So, cuba tengok Semua bulatan dalam kelompok yang sama. Jadi, begini. Kalau membantu, kita lukis gambar rajah dia. Macam ni contohlah. Ada lagi kemungkinan cara yang lain. Ini salah satu. Cara lain mungkin, okey, saya lukiskanlah. Mungkin sebegini. Okey, 4 bulatan, 3 segitiga. Boleh jadi macam ni juga. Boleh jadi macam dalam ni, boleh jadi juga 2 segitiga, kemudian bulatan 4, segitiga yang ke terakhir, atau boleh jadi juga segitiga ada 3 sini dan bulatan 4 kat situ. Ini semua menepati syarat. Okey. So, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Mula sekali kita boleh tanya diri kita lah. Okey, kita boleh separate. Kita boleh anggap ini sebagai satu kumpulan. Okey. Kesemua ni kita anggap satu kumpulan, satu kelompok. Dan kita anggap juga segitiga ni sebagai kelompok yang berasingan. So, di sini ada 4 kelompok. Kita anggap sebegini dulu. Kemudian kita kata nombor 1, cara dia. Anggap ada 4 kelompok. Apa 4 kelompok tu? Satu kelompok dengan 4 bulatan. Dan 3 kelompok dengan 1 segitiga. Okey? Jadi, bilangan cara untuk menyusun 4 kelompok ialah 4 faktorial ataupun bersama dengan 24. Okey, boleh faham tak ni so far? Boleh cikgu. Ada yang masih keliru? Ada yang nak tanya soalan tak? Kenapa 4 kelompok? Saya keliru cikgu. Keliru Alright. Okey, tak apa. Sekejap Mungkin lepas saya tunjuk cara ni mungkin ada yang boleh faham. Kalau tak faham kita akan try terangkan. Saya akan cuba try terangkan sekali lagi. Okey. Maksudnya begini apa tahu? Maksudnya segitiga ni, setiap segitiga dianggap sebagai satu kelompok. Mana ada 3 kelompok segitiga dan 4 bulatan sebagai satu kelompok. So kita anggap tu sebagai 4 objek berbeza lah. 4 objek yang berbeza. Ini dikatakan kelompok. Dalam ni ada segitiga, dalam ni ada 4 bulatan, segitiga. Jadi bilangan cara menyusun 4 kelompok ni adalah 4 faktorial ataupun bersama dengan 24. Itu maksud dia. Alright? Okey. Kemudian kita cari pula bilangan cara menyusun 4 bulatan dalam kelompok dia. Dalam kelompok dia. Iaitu 4 faktorial lagi. Ataupun 24. Okey. Maksudnya di sini, mula sekali kita cari bilangan cara menyusun 4 kelompok di sini Kemudian kita cari pula di dalam kelompok bulatan tu ada 4 faktorial lagi cara untuk menyusun 4 bulatan di dalam kelompok dia.
Boleh faham tak? Boleh faham ke tak? Saya kurang faham yang Kurang dua. faham lagi Okey. Anggaplah macam ni ya. Saya nak cari satu tempat kosong sekejap. Saya nak pilih satu situasi yang sedikit berbeza. Okey. Katakanlah kita ada 4 lelaki. Ada 4 lelaki dan 3 perempuan. Okey. Dan 4 lelaki nak dalam grup dia sendiri. Dan kita anggaplah kita letakkan setiap 4 lelaki tu dalam satu kereta. Katakanlah ini kereta kereta, macam mana nak lagi kereta? Kereta. Ada 4 lelaki dalam dia, 1 2 3 4. Dan ada kereta lain lagi. Ada seorang perempuan saja. Allahu Akbar. Bolehlah lebih kurang lah. Ini ada seorang perempuan dan ada seorang perempuan. Jadi mula-mula kita cari dulu berapa cara nak menyusun 4 buah kereta. Menyusun 4 buah kereta, 4 faktorial sebab 4 buah kereta. Okey? Dan kereta ni sebagai satu kelompok lah. Dan bagaimana pula nak menyusun 4 orang lelaki dalam satu kereta tu? Lelaki 1, 2, 3 dan 4 lelaki. Bilangan cara untuk menyusun lelaki 4 orang lelaki dalam kereta dia sendiri adalah 4 faktorial. Itu maksudnya bila saya kata letakkan 4 bulatan dulu dalam kelompok dia dan 1 segitiga dalam kelompok setiap individu. Bermakna kita ada 4 kelompok. Dan bilangan menyusun 4 kelompok itu adalah 4 faktorial ataupun 24 cara. Kemudian di dalam kelompok bulatan itu sahaja ada lagi 24 cara ataupun 4 faktorial. Kemudian kita darabkan 2 nombor tu. Bilangan cara adalah 24 faktorial darab dengan 24 faktorial. Ada 4 faktorial, 4 faktorial atau 24 darab 24 iaitu bersama dengan 576. So, ini dia jawapan dia. Okey. Boleh faham tak bila saya cerita lagu macam ni? Faham cikgu. Oh, ya. Okey. So ada 24 cara untuk menyusun kereta tu. Tetapi untuk setiap 24 tu ada 24 lagi cara untuk menyusun lelaki di dalam kereta tu. Ada 24 cara lagi. Bermakna sekarang ni kita kena darabkan 2 nombor tu. 24 darab dengan 24 untuk menjadi jawapan dia 576. Alright, kalau dah faham baguslah tu. Sebab soalan macam ni memang kerap keluar dalam exam. Jadi korang kena fikir. Kena think through macam mana nak selesaikan masalah ni. Jadi untuk keadaan macam ni kita kena guna sedikit kreativiti lah. Kita kena kumpulkan mana-mana tu dalam kelompok dia sendiri, kita anggap bilangan susunan kelompok pula. Lepas tu baru kita tengok pada kelompok dia sendiri, tengok berapa bilangan di dalam kelompok dia sendiri. Itulah seterusnya. Okey, ada apa lagi nak tanya tak? Sebelum kita tengok soalan yang terakhir. Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tengok pula soalan yang ketiga. Bulatan dan segitiga disusun dalam kelompok masing-masing. Sekarang ni bulatan nak grup dia sendiri, segitiga pun nak grup dia sendiri. Macam lelaki dan perempuan tadilah, 4 lelaki 3 perempuan. Tak mau campur. Ni semua jenis sekolah agama yang dia tak mau campur. Takut haram Dia tak mau campur-campur. So kita separate. Jadi macam mana kita nak buat? Kena fikir. Jadi segitiganya gambar rajah dia mungkin jadi macam ni.
ada dua kelompok. Satu kelompok bulatan, ada satu lagi kelompok segitiga. Alright? Ini salah satu cara nak menyusun kedua kelompok. Satu lagi cara nak menyusun dua kelompok ni macam inilah. 3 segitiga belah kiri dan 4 bulatan sebelah kanan. Okey. Jadi sekarang kita fikir pula bilangan cara menyusun dua kelompok, iaitu bersama dengan 2 faktorial ataupun 2 lah, semada segitiga belah kiri ataupun segitiga belah kanan. Ada 2 cara saja. Bila segitiga belah kanan, maknanya bulatan sebelah kiri. Kalau segitiga belah kiri, bulatan sebelah kanan. Jadi ada 2 cara saja untuk menyusun 2 kelompok. Kemudian nombor 2, bilangan cara menyusun 4 bulatan dalam kelompok dia. Kelompok dia, iaitu 4 faktorial, iaitu 24. Kemudian yang ketiga, bilangan cara menyusun 3 segitiga dalam kelompok dia sendiri, iaitu 3 faktorial ataupun 6. So apa nak buat lepas tu? Jumlah bilangan cara kena darab ke campur? Apa dah? Siapa jawab tadi? Darab. Kena darab juga iaitu 4 faktorial darab 3 faktorial darab 2 faktorial. Guna kalkulator jadi 288. Okey, boleh semak semula jawapan saya. 4 faktorial darab 3 faktorial darab 2 faktorial. 2 faktorial ni sama dengan 2 lah. Dah silap. Shift. 288. Macam itulah cara dia untuk mengira. Okey, boleh faham tak? Boleh juga. Boleh Faham cikgu. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kita teruskan. Kita tengok contoh 10. Ada banyak juga contoh ni. Ada 4 contoh kita nak tengok sebelum kita buat latihan. Okay, contoh 10. Cari bilangan cara nombor 4 digit yang boleh dibentuk daripada digit-digit 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9. Jika digit yang dibentuk mestilah nombor ganjil, dengan keadaan tiada digit yang berulang. Okey, tiada digit yang berulang Dia nak 4 digit saja. Dan dia nak 4 digit dan dia kata mesti nombor ganjil. Mestilah nombor ganjil. Kalau sebut nombor ganjil je, kita sedang berbincang tentang lokasi yang terakhir ni. Kotak yang terakhir tu mestilah nombor ganjil. Boleh jadi 3, boleh jadi 5, boleh jadi 1 pun boleh. 1 boleh, 9 ataupun 1. 1, 3, 5, 9. Alright. Okey, ni lagi complicated ni. Okey, saya dah ajar kot satu formula tu sekejap Saya jadi ragu-ragu pula ada tak saya ajar lagi. Mana dia? Okey, saya dah ajar dah formula ni. Formula NPR ni saya dah ajar dah. Okey. Mana dia formula tu? Formula dia ni dia. Formula ni saya dah ajar. Okey. Jadi kita
Saya terlupa, saya dah ajar ke belum? Saya dah ajar. Kita guna formula NPR tu. Sekejap ya. NPR bersamaan dengan N factorial N tolak R factorial. Okay, ini formula yang kita kena guna. Okay, daripada N objek, kita nak susun R saja. Jadi ini ada berapa banyak objek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nombor. Okay. Dan dia nak digit yang dia nak nombor ganjil. Bermakna ada berapa cara nak mengisi tempat digit yang keempat tu? Ni berapa cara sini? 4. Ada 4 cara ya. Okay, good. Ada 4 cara untuk mengisi tempat kotak yang terakhir. Saya tulis nota di sini. 4 cara untuk mengisi digit terakhir. Okay, so dia ada tinggal 3 lagi digit untuk diisi. Okay, sini ada 4 cara. 3 lagi digit. So 3 digit lagi ni tak kisah nombor ganjil atau nombor genap, tak kisah. Tapi apabila satu kotak telah pun diisi, ada tinggal lagi 3 kotak saja lagi boleh dipilih daripada berapa banyak nombor. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombor. Kalaulah kita dah bubuh nombor 1 di kotak terakhir, jadi ada tinggal lagi 6 lagi nombor yang kita boleh pilih untuk mengisi 3 tempat kosong. Okey. Jadi ada 6P3 cara untuk mengisi 3 digit pertama. Okey, boleh faham tak macam mana saya dapat 6P3 ni? Boleh faham tak? Boleh faham. Okey. Kita nak pilih 3 saja. Tetapi nombor yang ada tinggal 6 saja ya. Semuanya ada 7 nombor, semuanya ada 7 digit, tetapi satu dah diambil untuk mengisi digit yang terakhir. So ada 6 lagi nombor dan kita kena pilih 3. So, bilangan cara dia ialah 6P3 darab dengan 4. Iaitu 4 cara untuk mengisi digit yang terakhir tu. Ataupun kita boleh kata 4 ni sebagai 4P1 lah. Sama juga, 4P1 ialah 4 faktorial didarab dengan 4 tolak 1 faktorial. Ataupun 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial bersama dengan 4. Okay. Kita tak payah sangat guna formula ni sebab kita boleh tahulah kata ada 4 cara untuk mengisi digit yang terakhir. Okay. So 6P3 darab dengan 4 bersama dengan berapa? 6P3 darab dengan 4. Ada 480 cara. Itu jawapan dia. Okey, boleh faham tak? Ataupun ada soalan nak tanya? Faham. Faham Okey, topik ni bukanlah mudah sangat sebenarnya Kena fikir banyak ni. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak bergerak ke contoh 11. Okey, cari bilangan cara 5 orang pekerja A, B, C, D dan E di sebuah syarikat yang boleh disusun di sebuah meja bulat dengan syarat A dan B mesti duduk bersebelahan. Oh, A dan B mesti duduk bersebelahan. Ini pun kena fikir banyak juga ni. 5 orang pekerja tau.
5 orang bekerja. Macam mana tu? So, katakanlah meja bulat. Ini meja dia. Ada A dan B tu kena duduk bersebelahan. Dia tak boleh nak berenggang. Mungkin kawan baik kot. Katakanlah A di sini, B kat situ. Dan yang lain tu boleh jadi C, D dan E. A dan B ni mungkin pekerja asing kot. Dia tak boleh cakap bahasa Melayu. Dia kena duduk sebelahan. Kalau tidak nanti dia tak erti nak sembang apa dekat meja ni. So, ingat sekarang ni meja bulatan tau. Macam mana cara dia? Alright. Okay. Disebabkan dua orang ni kena duduk secara bersebelahan, kita anggaplah dia tu sebagai satu kelompok yang berasingan. Kita anggap sebagai satu kelompok berasingan. Dan setiap individu yang lain dikira sebagai satu kelompok. So, di sini ada 4 kelompok. Okey? Bermakna bilangan cara menyusun 4 kelompok. Iaitu berapa dia? Iaitu bersamaan dengan 4 faktorial bahagi dengan 4. Ataupun 4 tolak 1 faktorial. Ataupun bersamaan dengan 3 faktorial bersama dengan 6 cara. Okey, boleh faham tak bila saya cakap tentang 4 kelompok ni? Faham. Okey, boleh faham tak kenapa saya guna formula ni? Dia kena bahagi dengan 4 sebab dia meja bulatan meja bulatan. So kita kena bahagi dengan 4. So ada 6 cara. Ini belum habis lagi ni. Okey, untuk setiap 6 cara untuk menyusun 4 kelompok pada meja bulatan tu, ada 2 cara lah budak nak menyusun dengan A, B ni. Boleh jadi A, B, boleh jadi A di sebelah kiri, B sebelah kanan, atau boleh jadi juga B sebelah kiri, A sebelah kanan. Okey? So, bilangan cara menyusun A dan B ialah 2 cara. So, akhirnya jumlah bilangan cara ialah 6 darab dengan 2, iaitu 12 susunan. Sebab syarat dia A dan B mesti duduk bersebelahan. Okey, boleh faham tak? Faham je. Faham Okey, topik yang sukar juga nak fikir Ada apa soalan tak sini? Tak ada cikgu. Faham. Alright. Good. Tengok biar contoh 12 pula. Cari bilangan cara susunan berbeza yang mungkin bagi sebuah huruf dalam perkataan suasana jika huruf vokal sentiasa bersama. Oh, vokal sentiasa bersama. Konsonan dan vokal. Vokal tu huruf U dan A lah kan? Kita kena tahulah tentang konsonan dan vokal. Konsonan, vokal. Saya pun dah lupa dah. Vokal ni A, E, I, O, U kan? Ya cikgu. Dan konsonan ni yang selain daripada A, E, I, O, U. Gitu. Selain, bukan selain. Selain A, E, I, O, U. Okey. So, syarat dia huruf vokal sentiasa bersama. Alright. Okey Oh, ini lagi payah ni. Cuba tengok Kita tengok huruf S ada berapa banyak? S ada 2 1,
1 dan 2. U ada berapa banyak? U ada 1. A ada 3. N ada 1 saja. Wow. Okay, kita kena fikir betul-betul ni. Alright. Dan U dan A kena bersama. Maknanya U dan A ni ada U 1, A ada 3. Mesti bersama. Dan selain daripada tu ada 2S, ada 1N. So ni dia cara dia. Alright. Jadi kita anggaplah ini sebagai 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tapi dalam kelompok 1 dan 2 ni hurufnya sama. Wow, payah juga ni. Fikir ni. Jadi bilangan cara susun 4 kelompok. Iaitu 4 faktorial dibagikan 2 faktorial sebab huruf S ni berulang 2 kali. Iaitu bersama dengan 12 lah kan, 12 kan, betul kan? Sekejap dah kurang yakin dah dengan jawapan sendiri. Ini dia. Mana dia tadi? Ini dia. Okey. 4 faktorial bagi 2 faktorial. Itu ada 12. 12 cara. Betul lah 12 ya. Okey. Itu nak kumpul nak kumpul 4 kelompok. Tetapi dalam kelompok vokal nak susun 4 huruf vokal dalam kelompok dia. Iaitu ada 4 huruf, jadi 4 faktorial dibahagikan dengan 3 faktorial sebab huruf A ada 3. Jadi bersamaan dengan 4. Jadi bilangan cara menyusun mengikut dia punya syarat-syarat ialah 12 darab dengan 4 iaitu 48. Okey, boleh ikut tak? Boleh ikut. Okey, sementara tu saya nak semak sekejap jawapan dalam buku tu apa dia tulis. Sekejap, bagi masa sekejap. Mana dia buku teks kita 5. Ini contoh 12. Contoh 12. Nak pastikan dia sama dengan jawapan saya. Mana dia? 14, 12. Betul. Jawapan dia sama dengan saya lah, 48 cara. Okey. Alright. Boleh faham ya? Hopefully boleh faham lah. Ada soalan apa-apa nak tanya? So far tadi jelas. Okay, good. Ni contoh yang terakhir sebelum kita buat latihan. Kena betul-betul faham sebab nanti latihan nanti tak boleh jawab. Okay, contoh 13. Cari bilangan cara nombor 4 digit yang dapat dibentuk daripada digit 2, 3, 5 dan 7. Jika nombor tersebut adalah ganjil dan kurang daripada 5,000. Tu dia pula. Ada 2 syarat. Satu dia nak ganjil. Nak kurang daripada 5,000. Okey, dia nak 4 digit. Daripada 4 digit juga. So, tak ada nombor yang berulang lah ni. Alright? Semuanya nak kena fikir tau. Setiap kali nak jawapan macam ni, kita kena fikir. 4 digit semuanya. Dia nak nombor ganjil. Kalau nombor ganjil daripada 2, 3 dan 5, bermakna ada kemungkinan nombor yang terakhir sekali tu, digit terakhir tu sama ada nombor 3 ataupun nombor 5. Okey? Nombor 7 lagi. Alah, hai. Ada 3 cara
3, 5 atau 7? Ui, ni lagi susah ni. 3, 5, 7. Oh, so ada 3 cara. 3 cara. 3 cara untuk letakkan digit yang terakhir. Wow. Kemudian dia nak kurang daripada 5,000. Kurang dari 5,000 maknanya kotak yang pertama mesti 2 ataupun 3. Betul tak? Betul juga. Betul. Kalau 5 dan 7 dah sure dah jadi lebih daripada 5,000. Dia nak kurang 5,000. Jadi 2 atau 3 saja. Dan kotak yang terakhir mesti 3, 5 atau 7 sebab dia nak nombor ganjil. Ni lagi tough. Contoh 13 ni lebih tough dia punya contoh dia. Jadi kita kena fikir pula. Ada 3 cara untuk letak digit yang terakhir. Ada 2 cara untuk susun kotak yang pertama. So ada remaining lagi 2 saja. Okey. Okey. Kalau kita dah bubuh ke digit yang terakhir dan pertama tinggal 2 digit, maknanya ada 2 cara lagi untuk menyusun kotak, 2 kotak yang di tengah ni. Okey, kita mungkin kata jawapan dia ialah 2 darab 2 darab 3 iaitu 12. Tapi jawapan ni tak betul. Jawapan ni salah. Bukan 12 cara. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan kita akan terletak nombor 3 di pertama, nombor 3 di terakhir. Sedangkan kita tak boleh nak ulang digit 3 tu. Ini yang buat jadi tough ni. Ini yang selalu buat kita jadi pening nak jawab soalan. So macam mana jawapan dia? Kalau kita letak 3 di kotak pertama, kita tak boleh letak 3 di kotak terakhir. Okey. Kita tak boleh kata ada 12 cara. Dia mesti kurang daripada tu. So macam mana tu? Okey, kita kena fikir cara lain pula. Ada berapa cara? Saya pun dah merangkak ni. Ada siapa-siapa nak tolong saya tak? Macam mana nak selesaikan masalah ni? Bukan 12. Sebab kita risau, kita mungkin terulang nombor 3. Bahagikan cara kotak pertama kepada 2. Kotak pertama kepada 2? Maksudnya ada kotak pertama letak 2 dulu. So, nice. Okey, teruskan mencadang. Teruskan mencadang. Kotak pertama ada 2 saja kan? So kotak yang terakhir sekali 3, 5 atau 7. 3, 5 atau 7. Alright. So sini ada 3 cara kan? So sini ada 1 cara kan? So sini lagi ada 2 cara. Ataupun 2 faktorial lah. Kan? Betul kan? Okey, jadi yang ni tadi kita sebelahkan sebab yang ni salah. So situasi 1. Siapa yang propose tadi tu? Siapa nama? Ulia. Ulia. Okay, good. Ulia. Situasi 1. Digit pertama. Nombor 2. Jadi ada berapa cara? Bilangan cara. 1. Okay, bilangan cara untuk kotak pertama ada 1. Kotak kedua dan ketiga ada 2 cara. Dan kotak keempat ada 3 cara. Sama ada 6 cara. Okey. Situasi 2 pula. Sekejap saya buat macam inilah. Saya asingkan dia. Okey. Situasi 2 pula kalau kita letak nombor 3 di sini kan. So, kalau kita letak 3 di sini, kotak yang terakhirnya ada 5 dan 7 saja boleh bubuh kan? Tak boleh nombor 3 dah. Betul kan?
Jadi di sini nombor 3 di sini ada satu cara. Sekejap. Saya bubur warna merah. Satu cara. Di sini ada 2 cara. Di sini pula ada 2 cara. Situasi 2. Digit nombor 1 tu nombor 3. Digit yang pertama tu ada nombor 3. Jadi bilangan cara dia 1. 1 darab 2 darab 2 lah. Ha. 1 darab 2 darab 2 iaitu 4. Okey, sekarang kita ada 4 ada 6. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat dengan 4 dengan 6 ni? Darab ke campur? Siapa boleh jawab? So, dia boleh jadi situasi pertama ataupun situasi kedua. So, kita nak buat apa? Darab atau campur? Campur je tu. Campur. Sebab situasi 1 atau situasi 2? Situasi 1 atau situasi 2. Jadi, bilangan cara ialah 6 tambah 4 iaitu 10 cara. Allah, selalulah. 10 cara. Okey. Saya nak bandingkan sekejap dengan jawapan dalam buku. Sebab tak salin pula jawapan buku ni macam mana. Contoh ketiga. Jawapan 3 jawapannya 10. Betul lah. Tadi soalannya pada korang boleh faham tak apa yang saya cerita tu tadi? Boleh faham tak? Faham you. Faham you? Okay, kalau faham bolehlah buat latihan. So, hopefully dengan latihan ni kamu semua boleh akan jadi lebih faham lah. Sebab kalau dengar saja dia kurang faham lagi. Dia kena buat juga. Cikgu. Alright. Ya. Yang soalan ni memang tak boleh ulang balik nombor. Dia tak cakap kat sini. Itu satu masalah dia. Tapi kita anggap tak boleh ulang lah. Sebab dia kata 4 digit dibentuk daripada 4 digit yang lain lah. 4 daripada 4 digit ni. So, saya fikir dia tak boleh ulang digit lah. Kalau ulang digit, cara penyelesaian dia berbeza sikit. Jadi, ini salah satu contoh. Siapa yang bertanya tadi tu? Akil juga. Akil. Ini salah satu contoh soalan yang sedikit ambiguous. Okay, saya akan cerita sikit soalan yang ambiguous ni. Ambiguous ni maksudnya apa? Soalan yang mungkin memberikan lebih daripada satu maksud. Ambiguous question. Ambiguous, saya pun tak tahu dalam bahasa Melayu dia apa dia. Ambiguous question, maknanya dia tak jelas. Boleh ulang ke tak berjalan ni? Dia tak cerita pun. Dia tak cakap pun. Tapi saya anggap sebagai tak boleh ulang lah. Okay, sebab kalau ulang dia jadi pelik sikit. Kalau boleh ulang dia jadi pelik sikit. Okay? Ada apa soalan lain lagi tak? Kalau tak ada, kita buat tak ada. Kalau tak ada, kita buat latihan genderi 45. Alright, kita cuba nombor 1 dulu, A, B dan C. Buat A dulu. Kita kongsi bersama jawapan dia. Cari bilangan cara huruf-huruf dari perkataan tular dapat disusun jika huruf vokal dan konsonan disusun secara berselang-seli. Wow. Tular. Cuba So ini konsonan. Ini vokal. Konsonan, vokal. Allah. Ini konsonan. Okey, ada 5 huruf boleh susun.
selang-seli. 12 cikgu. 12 cara. Okey, macam ni dapat? 3 faktorial darab 2 faktorial kan? Ha. 12 cara. Okey, good. Siapa dapat jawab lain daripada tu? Sama cikgu. Sama Tak ada cikgu. Okey, good. Okey, B pula. Susunan bermula dan berakhir dengan huruf vokal. Bermula dan berakhir dengan huruf vokal. Huruf vokal ni huruf U dan A. Dua belas cikgu. 12 juga. Ada siapa dapat jawapan yang lain tak? Dah boleh. 12 Okey. Bilangan susunan huruf vokal ada dua saja cara Sama ada U dekat sini dan A kat sini ataupun A di sini, U di sini. Ada dua cara. Okey, dan kemudian ada 3 lagi kotak yang kosong iaitu 3 faktorial So bilangan susunan ialah 2 darab yang 3 faktorial iaitu 2 darab 6 itu 12 cara. Very good. Okay, C pula. Huruf konsonan dan vokal dalam kelompok masing-masing. Okey, tak, dia mesti bersebelahan. Okey, satu kelompok ada 3 konsonan. Satu kelompok lagi ada 2 vokal. Empat je. 24. Ada orang lain dapat jawapan lain tak? Saya dapat sama juga cikgu. Okay, good, very good. Okay, cara bilangan susun konsonan ada 3 faktorial 6. Cara bilangan susunan vokal ada 2 faktorial sama dengan 2. Kemudian ada 2 kelompok. Bilangan susun 2 kelompok tu ada 2 faktorial juga, itu 2. Jadi bilangan susunan ialah 6 darab 2 darab 2 iaitu 24. 24 susunan 24 cara. Very good. Okay, kita teruskan. Soalan nombor 2 pula. Cari bilangan cara nombor 4 digit yang lebih daripada 2000 dapat dibentuk dengan menggunakan digit 0, 2, 4, 5, 6 dan 7 tanpa ulangan. Ni baru betul, tanpa ulangan. Ini tak ada, tak ambiguous. Tanpa ulangan. Lebih daripada 2000. 4 digit. Kena pilih daripada 6 digit. 6 digit nak isi 4. Lebih 2000.
Saya dapat 300 cara tengok. 300 cara. Siapa tu? Amat. Amar. Okey, Amar dapat 300. Ada orang lain dapat jawapan lain tak? Macam mana yang lain? Okey, kita kena fikirkan cara begini. Sebab dia kata nak lebih 2000. Jadi kita kena tengok digit yang pertama tu nak kena isi dengan apa. Okey. Digit pertama tu kita kena isi sama ada 2, 4, 5, 6 atau 7. Kosong tak boleh. So sudah tentulah bilangan cara mengisi digit pertama tu ada 5 cara. Okey. Dan 3 digit kemudian ni tak kisah cara macam mana pun. Jadi bilangan cara menyusun 3 digit kemudian ni ialah tadi ada berapa nombor semuanya? Ada 7 kan? So satu kotak dah diisi, tinggal 5 lagi. 6 ke 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 digit semuanya. So 5 digit lagi nak kena isi, 5 digit lagi nak kena pilih. Kita kena pilih 3 lagi daripada 5 huruf tu, iaitu 5P3. Okey. Jadi bilangan cara dia ialah 5 darab dengan 5P3. Guna kalkulator. 5 darab 5P3 iaitu 300. Jadi jawapan Ammar tadi betul lah, 300. Okey, boleh faham tak ni? Faham, cikgu. Okey, nombor 3. Cari susunan yang mungkin menggunakan semua huruf dalam perkataan trigonometri. Jika G adalah huruf pertama dan E adalah huruf terakhir. Dah siap beritahu dah. G huruf pertama, E huruf terakhir. Trigonometri. Tengoklah huruf T ada berapa banyak. T ada 1, 2, 3, 4. 1. T ada 2. R ada berapa? 1. R ada 2 juga. I ada 2 juga. G ada 1. O ada 2 juga. N ada 1. Yes. M ada 1. E ada 1 saja. R dan I tadi dah ada kan, dah 2 dah. Jadi semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 huruf. Betul ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 huruf. G dan E. G adalah huruf pertama dan E adalah huruf akhir. G huruf pertama. G huruf pertama, E huruf terakhir. Ini tak susah ni. So jawapan apa jawapan dia? Tak susah ni.
Sebab huruf pertama ni ada satu cara je. Satu cara. Huruf yang terakhir pun ada satu cara saja. Kita guna formula n factorial bagi a factorial, b factorial, c factorial, d factorial. Sebab ada huruf yang berulang. Dapat ni cikgu. Ha. 226,800. Okey, siapa tu? Amar. Amar. Okey, ada orang lain dapat jawapan lain tak? Saya dapat sama. Dapat sama, 226,800. Betul lah tu. Okey. Sebab bilangan cara nak mengisi kotak yang pertama satu cara je, huruf G. Dan yang terakhir huruf E, satu cara saja. So bilangan cara dia adalah 1 darab 1 tadi tu. Darab dengan yang tinggal 10 huruf, 10 faktorial. Bagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Okay. Kalau kira ni betul-betul, dia jadi 226,800. Okay, good. Sekarang ni pukul berapa dah? Ada 2 minit je lagi. Okay, kita tengok soalan nombor... ada soalan apa-apa tak tentang soalan 3 ni? Ada apa-apa yang tak faham? Okey, ada tu rasanya. Okey, nombor 4. Sebuah keluarga yang terdiri daripada ayah, ibu dan 4 orang anak duduk bersama-sama mengelilingi sebuah meja bulat. Meja bulat lagi sekarang ni. Cari bilangan cara berlainan mereka boleh duduk jika A tanpa syarat. Okey, A senang, B payah sikit. A tanpa syarat macam mana? Shouldn't be that difficult. Ini tak susah ni. Tak ada syarat duduk macam mana pun tak apa. Ibu, ayah, 4 orang anak. Maknanya ada 6 orang lah. Di sini dia tulis ibu dia seorang saja. Jadi ayah, ibu 2, 4 orang anak. Maknanya ada 6 orang semuanya. 120 je. 120. Okey. Cara dia 6 faktorial bagi dengan 6 ataupun 5 faktorial bersama dengan 120. Very good. Okey, B kena fikir sikit. Dah pukul 5 dah pun. Okey, B ni saya nak bagi homework kat orang lah. So ni, korang buat B ni di rumah. Okey? Ayah dan ibu duduk bersebelahan. Mungkin ini anniversary perkahwinan mak dan ayah kot. Jadi nak duduk berapat duduk lah, nak romantik sikit lah. Anak 4 orang tu duduklah tempat lain. Okey? Jadi ambil ini sebagai homework dan nanti cuba bagi jawapan dalam grup WhatsApp. Kalau tak ada, kita discuss the next session. Kita jumpa.